Hai semua, Assalamualaikum dan selamat petang. Apa kabar semua? Sehat? Salam, sehat. Sehat. So, semua ready untuk pembelajaran petang ini? Ready? So, untuk petang ini kita akan belajar mengenai pakaian tradisional Malaysia. So, semua ada kan hari ini? So, kita mulalah ya. Ya. Okey, untuk pengenalan pakaian tradisional. Pakaian tradisional ini memiliki tempat istimewa di dalam budaya warisan setiap negara lah. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis pakaian tradisional yang unik bagi setiap negeri, suku kaum, agama, istiadat dan kawasan. So, setiap kawasan, setiap negeri, setiap agama dia ada baju istiadat ataupun baju tradisional mereka tersendiri. So, baju Melayu. Baju Melayu ni adalah baju pakaian tradisional orang Melayu lah yang biasa digunakan oleh kaum lelaki. Selain baju Melayu, baju kurung, baju kebaya, celana, kain sarung, samping dan selendang juga biasa digunakan oleh orang-orang Melayu lah. Mempunyai ciri yang tersendiri membuktikan bahawa baju Melayu telah digunakan sejak zaman kerajaan Melayu dahulu lagi. So, ini pula adalah kebaya Selangor. Kebaya Selangor ni adalah merupakan asimilasi melalui perkahwinan kerabat diraja Selangor dengan kerabat diraja Perak dan Kedah. Maksudnya masa proses perkahwinan Raja Selangor kepada Raja Perak dengan Raja Kedah tu baju kebaya Selangor ni diperkenalkan. Telah direka lah masa tu. So, jadi pemakaian baju kebaya Selangor yang panjang dan longgar telah mula dilihat pada abad ke-19 lagi lah. Kebaya Selangor biasanya dikenakan dengan kain songket, tenun bugis dan kain batik. Baju kurung pahang. Baju kurung pahang yang mempersonakan di Malaysia sebab baju kurung pahang ni sampai sekarang masih lagi ramai orang gunakan lah. Dengan reka bentuk yang unik, bahan yang selesa dengan warna-warna yang menarik perhatian. Baju kurung pahang mempunyai pesak yang kembang di bawah. Maksudnya biasa kalau baju kurung ni dia punya kembang mungkin taklah kembang sangat. Kalau baju kurung pahang ni dia punya pesak bagian bawah tu dia lebih lebar lah dalam 12 inci macam tu. 12, 16, 20 inci ikut kehendak masing-masing. Baju kurung Ibu Soko. Baju kurung Ibu Soko ni ialah baju tradisi ataupun busana tradisional Negeri Sembilan. Ibu Soko merujuk kepada wanita atau perempuan yang berilmu, yang berpengalaman tentang peradaban serta kehidupan khususnya tentang silsilah keluarganya. Macam kita tahu biasanya Negeri Sembilan ni martabat kaum wanita ni dia lebih tinggi lah macam tu. So jadi sebab itulah baju Ibu Soko ni diperkenalkan menunjukkan kemegahan seorang wanita. Pakaian ini memiliki akar umbi yang teguh dalam sejarah Negeri Sembilan. Selain itu pakaian tradisional Negeri Sembilan iaitu Datuk Bentara Perempuan. Pakaian adat ini juga dikenakan oleh yang memegang jawatan penting dalam adat istiadat Negeri Sembilan. Datuk Bentara Perempuan ini memainkan peranan penting dalam menjaga dan memelihara adat istiadat di Negeri Sembilan. Datuk Lembaga, pakaian adat ini dikenakan oleh lelaki yang memegang jawatan penting dalam adat istiadat Negeri Sembilan lah. Datuk Lembaga bertanggungjawab dalam menguruskan urusan adat dan kebudayaan. Wapak adalah pakaian tradisional lelaki dari Negeri Sembilan. Ia terdiri daripada baju Melayu, kain sarung dan samping. Bermakna dia pakai kain sarung dengan samping, dia tidak pakai seluar. Sering digunakan dalam majlis adat dan upacara keagamaan. Biasa digunakan dalam majlis-majlis keagamaan lah macam upacara kahwin, majlis-majlis rasmi. Ada soalan? Ada, Cik. Okey, kita teruskan ya. Kau masih okey kan ni? Masih okey.
Oke ya, kita teruskan. Ini baju sikap. Baju sikap ni adalah pakaian tradisional yang khas kaum Melayu Perak. Mempunyai reka bentuk yang anggun dan sering dikenakan dalam majlis formal dan upacara keagamaan. Biasa digunakan dalam majlis-majlis formal lah, macam majlis pemberi kahwin atau jumpah sultan dahulu lah. Baju sikap biasanya dihiasi dengan sulaman-sulaman yang rumit dan kain yang berkualiti tinggi. Bermakna baju sikap ni biasa digunakan dalam majlis-majlis yang agak formal, sebab baju ni memang dihias-hiasi dengan sulaman-sulaman yang cantik lah. Kebaya labu. Kebaya labu adalah baju tradisional yang sering dikenakan di perlis, dipadankan dengan kain songket dan diikat dengan kuncup dengan kepala kain diletakkan di depan. Bermakna baju ada punya kain ni dia tidak nak pakai getah macam tu, dia ikat. Habis tu diikat dia macam kain lepas lah, macam tu kita ikat di depan dengan reka bentuk yang longgar dan anggun, menjadikan baju ini menjadi pilihan yang sangat popular lah hingga sekarang. Kebaya Perlis. Kebaya Perlis merupakan pakaian tradisional yang terkenal di negeri Perlis. Mempunyai ciri-ciri khas seperti lengan yang panjang, rekaan yang terbelah di bahagian dada dan tertutup dengan pin dan kerongsang. Macam kita nampak di dalam gambar ni, dia jenis yang terbelah macam baju kebaya panjang lah, tapi ditutup biasanya pakai kerongsang semua itu. Dengan hujungnya yang lurus, maksudnya dia punya baju tu daripada pangkal sampai hujung dia sama besar. Dia tidak besar kecil atau ada kembung-kembung, dia adalah ada jenis yang lurus ya terus. Biasanya dikenakan dengan kain songket, tenun bugis ataupun kain batik mengikut status pemakai. Bermakna dia ikut kau punya status lah. Maksudnya kalau kau statusmu darjat kamu tinggi, kau pakai kain songket lah. Kalau orang biasa-biasa aja pakai kain batik. Kebaya Pulau Pinang. Kebaya Pulau Pinang merupakan pakaian tradisional yang khas untuk negeri Pulau Pinang, mempunyai bentuk yang anggun dan sering dikenakan dalam majlis formal dan upacara keagamaan. Biasanya baju kebaya Pulau Pinang ni dia kain-kain songket lah. So jadi dia digunakan dalam majlis-majlis formal, sebab kalau kain songket biasa tidak sesuai digunakan untuk majlis-majlis biasa. So jadi digunakan untuk majlis-majlis keagamaan, majlis formal lah. Kebaya ini dihiasi dengan sulaman yang rumit dengan kain yang berkualiti tinggi. Ini membuktikan lagi lah kalau sebab baju ni dia dijahit atau dibuat dengan kain yang berkualiti tinggi dengan disulami dengan sulam-sulam yang rumit, membuktikan baju ini memang digunakan untuk khas untuk upacara-upacara keagamaan dan formal. Baju Kepulauan Riau. Baju berbelah seakan-akan kebaya pendek. Dia macam baju kebaya pendek tapi dia bukan baju kebaya pendek. Baju Riau juga disebut Engkau Putri atau Raja Hamidah, sebab baju Kepulauan Riau ni diperkenalkan oleh Raja Hamidah lah. Berasal dari Bugis. So jadi baju ni dia datang daripada Bugis dan telah diubah suai dan diperkenalkan oleh Raja Hamidah di Jegeris, Johor. Baju belah kebaya panjang. Kebaya Johor merupakan salah satu warisan kerajaan negeri Johor. Pola baju belah panjang bersifat mengurungkan anggota badan. Baju panjang hingga ke buku lali, mempunyai pesak dan berbelah di hadapan baju. Macam kita nampaklah baju ni dia macam kebaya, dia macam jubah juga, macam tu. Dia panjang sampai buku lali. Biasanya digunakan di luar rumah atau upacara rasmi. Biasa digunakan untuk jalan-jalan macam tu dengan upacara-upacara rasmi. Baju Melayu Cekak Musang. Baju Melayu Cekak Musang ni yang macam biasa kita tengok sampai sekarang pun biasa kita nampaklah baju Cekak Musang ni. Baju Cekak Musang ni dia kita boleh nampak simbolnya daripada collar Cekak Musang. Baju Cekak Musang merupakan baju tradisional lelaki Melayu. Baju Cekak Musang
boleh digambarkan melalui koleh yang berukuran 2,5 cm. Maksudnya koleh dia ni tinggi dia 2,5 cm yang tegak melingkari leher. So baju melingkari leher yang tegak macam ni, ini kita panggil koleh cekak musang. Mula diperkenalkan di negeri Johor ketika pemerintahan Sultan Ibrahim Abu Bakar. Baju teluk belanga. Baju teluk belanga ini diperkenalkan di Teluk Belanga, Singapura dan tersebar di negeri Johor dan menjadi ciri-ciri khas Johor. Diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk meraihkan pemindahan Johor ke ibu negeri Johor ke Teluk Belanga. So jadi bermakna Johor Baru ni dulunya adalah Teluk Belanga lah. So sekarang kita panggil Johor Baru sebab dia menjadi ibu negeri Johor yang baru. So jadi dia dulu adalah Teluk Belanga, Singapura. So sampai itu saja. Kamu semua paham nggak? Paham? Oke, Syarifah. Paham. Ya. Nat, kau Nat mana Nat? Bilang kau. Kau paham kah juga? Oke. So sampai sini jalan untuk kita untuk pada hari ini untuk kita belajar mengenai pakaian tradisional. Banyak lagi pakaian tradisional di Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Tapi buat masa ini kita belajar ini dulu lah. So sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi mendatang. Bye.